Nama saya Nur Fazilah binti Mat Yusof, berumur 38 tahun. Saya merupakan seorang guru. Okey, yang ini adalah anak kedua saya, bernama Muhammad Al-Amin bin Abdul Hadi, berumur 8 tahun. Pertama sekali, kami sebenarnya asalnya memang tak tahulah tentang ITP tersebut. Okey, cumanya pada permulaan tu kami ada nampak simptom pada anak lah, simptom lebam-lebam pada badan anak. Dia balik sekolah, dia sambil dia makan buka baju, kita tengok tiba-tiba ada lebam-lebam dan ada kesan berbirat di belakang badan dia. Jadi kita pun tanyalah ada dia main apa-apa ke ataupun kena pukul ke apa dekat sekolah. Dia kata tak ada apa-apa pun mama. Kita cuma rasa gatal-gatal je kat belakang badan kita, dia kata. Lepas tu kita pun tengoklah, tapi memang betul lah, memang ada nampak kesan gatal-gatal. Jadi bila dalam keadaan tu dia dia garu, dalam kesan dia garu tu pun jadi kesan lebam. Okey, bila macam sehari ke sehari kita nampak macam lebam tu makin banyak pada badan dia. Ada yang dekat tangan, dekat kaki. Lepas tu dari sehari ke sehari, lebam ni yang hilang, lebam lain akan muncul. Kemudian kami ada datang untuk check up dengan Dr. Zakrul. Seminggu selepas daripada warded sebelum ni lah. Kami tanyalah doktor kenapa badan anak saya ni ada lebam-lebam. Doktor kata, panjang cerita tu, dia kata. Ada kemungkinan dia infection after infection. Okey, lepas tu doktor minta kami datang semulalah pada hari Ahad. Okey, tapi memandangkan kami ni duduk jauh, jadinya macam kita fikir-fikir, bincang dengan suami, cakap boleh tak kalau kita test dulu dekat klinik ke apa-apa dekat-dekat dengan rumah kita lah untuk test. Okey, untuk test yang kali pertama tu, bila kita dapat result dia, platelet dia 158. Okey, kalau ikutkan tu maknanya macam tak adalah signifikan antara dia punya low blood ke apa-apa yang terkesan dengan keadaan tu. Tapi sebelum tu, masa dia warded yang sebelum ni dekat Mawar, waktu tu platelet dia 8. Minggu depan tu kita datang jumpa dengan Dr. Zakrul lagi sekali lah. Cakap doktor, keadaan dia masih belum okey. Jadi untuk sedapkan hati kita sebagai mak bapak ni, cakap tak apalah, kita test lah lagi sekali, cakap kan. Dan untuk test tu kita buat dua jenis lah. Satu test untuk full blood count, termasuklah untuk check platelet tu. Dan yang kedua test untuk tengok jenis dia punya tahap pembekuan darah. Hasil daripada result tu, jumlah platelet dia tinggal 36 waktu tu. Dan untuk yang test untuk tahap pembekuan darah tu, alhamdulillah normal, berada dalam range yang normal lah, okey lah. Jadi Dr. Zakrul cadangkan kita warded semula untuk dapatkan rawatan. Budak kan dah umur 8 tahun, jadi kita pun boleh dikatakan pengurusan diri dia kebanyakannya sendiri. Jadi kita tak nampak apa-apa, contohnya kalau berlaku luka ke apa, mungkin kita tak perasan ataupun kita tak nampak. Jadi macam anak ni, bila kita tanya dia gosok gigi ada berdarah tak ada. Cuma yang kita sebagai mak bapak nampak benda yang luaran lah. Yang kita nampak memang simptom dia tu lebih kepada lebam-lebam seluruh badan. Dia menghilang dan ada muncul yang baru. Hilang, dia akan muncul yang baru. Doktor maklumkan pada kami, doktor akan masukkan IVIG lah. Yang mana IVIG tu adalah jenis imun lah, yang saya tahulah, imun orang lain yang kita masukkan ke dalam badan seseorang untuk melawan kembali sistem imun kita yang tadi dah mula bercelaru. Okey, macam contohlah kan, badan kita ni membina sel darah putih untuk melawan penyakit ataupun apa-apa yang datang ke dalam badan kita. Tapi bila dia terbina lebih dan melawan badan kita punya sel-sel darah, contohlah kan, okey, sel darah putih telah makan sel darah merah kita, maka jumlah
sel darah merah kita akan merosot lah. Jadi bila kita masukkan sistem imun orang lain untuk melawan kembali dan menstabilkan imun dalam badan kita, insyaAllah dia akan cuba stabilkan baliklah keadaan sebenar. Kalau pada saya lah, untuk nasihat saya kepada ibu bapa di luar sana, kalau kita nampak anak kita walaupun sedikit simptom yang sekecil-kecil simptom pun, eloklah kita dapatkan rawatan pada pihak-pihak ataupun pakar perubatan yang betul lah, yang bertauliah, supaya kita dapat maklumat dan kita dapat rawatan yang sewajarnya. Contohnya macam kes saya, kalau ikutkan saya sekadar tengok keadaan lebam dia, saya rasa macam okeylah lebam. Mungkin anak kita lasak, anak kita main, tapi kita sebenarnya ada sesuatu yang telah berlaku pada anak kita.